air dalam rumah dah pada ada. So anak-anak semua dah terkapai-kapai kan. So terpaksa keluar jugalah. Keluar-keluar sampai depan rumah, keluar pagar, air dah panas ketiak. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 27 Disember Isnin terakhir tahun 2021. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton-penonton setia WHI, dan hari ini anda bertemankan saya Sugita dan juga Hawa Rizwana Rizwan. Ya, kita harapkan rakyat Malaysia hari ini kekal tenang, kekal positif. Kita tahu keadaan sekarang ini cukup membimbangkan, dan dalam masa yang sama kita tumpang sedih melihat rakan-rakan keluarga yang rumahnya musnahkan disebabkan bencana banjir ini. Kita bantu mereka setakat mana yang kita mampu. Kita pasti rakyat Malaysia ini cukup prihatin semuanya kan. Ramai juga Hawa yang telah turun padang pada hujung minggu hari itu untuk membantu membersihkan kawasan-kawasan yang sudah memasuki fasa recovery. Jadi tahniah kepada rakyat Malaysia yang membantu satu sama lain. Dan di sini kami nak ingatkan jugalah kepada anda yang menghulurkan bantuan sebagai sukarelawan. Keselamatan anda amatlah penting. Kita, ya betul, kita nak membantu mereka yang terkesan, tapi haruslah kita ingat yang kita juga perlu menjaga keselamatan kita, di mana kalau boleh kita gunakan boots yang bersesuaian. Kita bawalah pakaian salin. Pakaian salinan kita letak dekat dalam kereta. Setelah habis membersihkan, kita boleh tukar baju kita. Pakai glove, pakai mask, pakailah gear-gear keselamatan yang sepatutnya anda gunakan. Betul, pakai pakaian yang bersesuaian ya. Dan seterusnya untuk sumbangan keperluan mangsa banjir yang ingin kami kongsikan, antaranya lampin, susu formula, pakaian dalam dan juga tuala wanita, telekung, tudung, power bank, baju dan seluar bersih, kit hygiene ataupun kebersihan diri, peralatan mencuci rumah dan sebagainya, makanan kering, tuala, selipar. Tetapi kan ingin saya kongsikan kepada penonton kita juga, sebelum kita nak hulurkan apa-apa bantuan, kalau boleh, kalau dah ada nombor telefon ataupun kenalan di situ, tanya dulu, okey, di kawasan ini apa sebenarnya keperluan mereka. Sebab takut pula kalau jadi pembaziran. Sebab mungkin di situ dah banyak baju, di situ dah banyak disumbangkan makanan tengah hari. Itu kalau boleh kita nak elakkan pembaziran berlaku. Betul, setuju sangat dengan Hawa. Dan mungkin di sini juga ingin saya beri peringatan lah. Saya faham rakyat Malaysia ingin tampil ke hadapan untuk membantu, tetapi ini bukan masa untuk kita bersihkan barang-barang kat rumah kita. Kalau nak beri barangan yang boleh mereka gunakan. Baju, kalau nak bagi pakaian dalam, saya rasa lebih bagus kalau kita boleh membeli pakaian dalam wanita lelaki yang baru. Bersih, kan? Sebab kita nak kekalkan, orang kata, hygiene sangat penting lah, kebersihan dalaman tu kan. Okey, baik. Juga di sini bagi anda yang berada di kawasan yang terjejas dan juga anda yang menjadi sukarelawan, harus anda ingat bahawa penyakit-penyakit bawaan air ini mungkin mudah dijangkiti. Jadi kita elakkanlah, daripada antaranya adalah penyakit leptospirosis yang puncanya adalah daripada bakteria leptospira dalam air kencing haiwan mamalia yang terjangkit. Antaranya adalah tikus, anjing, kucing dan sebagainya. Ya, betul. Dan memang kena jaga kesihatan dalaman juga kepada anda yang nak pergi membantu. Pastikan pakai semuanya yang bersesuaian. Pastikan anda bersedia dari segi mental dan fizikalnya. Sebab nak tolong orang ini. Betul. Dan bercakap mengenai memberikan bantuan dan pertolongan, Hawa, saya sempat ke Mentakap pada hari Sabtu hari itu kan. Dapatlah berkongsi sedikit pada hari Sabtu, siaran hari Sabtu, dan ini dia perkongsian sepenuhnya yang sempat saya bawakan untuk anda. Jom kita saksikan. Tidak ubah seperti warna teh tarik, itulah keadaan bandar Mentakap Pahang apabila banyak kediaman di situ lenyap ditenggelami air. Situasi banjir di Mentakap Pahang disifatkan sebagai terburuk yang pernah dialami penduduk setakat ini. Meskipun kini jumlah mangsa yang masih berada di pusat pemindahan sementara PPS berkurang, namun masih ada di antara mereka yang masih belum dibenarkan pulang. Baik, semua, saya sekarang ni berada di salah sebuah sekolah di Mentakap yang juga merupakan salah sebuah PPS di sini. Kami baru sahaja selesai mengagihkan barang-barang kepada penduduk di sekitar ni. Jadi ini antara perkongsian yang sempat saya bawakan untuk anda dari
tak faham. Menceritakan detik cemas semasa air sudah pun memasuki ruangan rumah, salah seorang mangsa di pusat pemindahan ini terpaksa mengambil risiko dengan membawa anak-anaknya yang masih kecil keluar untuk menyelamatkan diri. Dan saya tengok air dah naik ke tangga tingkat 2. Tak boleh tunggu ni dia cakap macam tu kan. Sebabnya air dah naik. So, saya decide dengan husband bawa anak-anak keluar dalam pukul 4 lebih pagi. Air dalam rumah dapat dada. So anak-anak semua dah terkapai-kapai kan. So terpaksa keluar jugalah. Keluar-keluar sampai depan rumah, keluar pagar. Air dah panas ketiak. Budak-budak semua memang dah tak boleh kan. Diorang tak pandai nak apa semua. Diorang apungkan diri jadi berat. Kita bawa lagi baju lagi. So baju terpaksa lepas lah. Beg pakaian yang kita isi baju nak bawa tu terpaksa lepaskan. Angkat anak. Lepas tu kita orang keluar dari rumah pun tak boleh keluar bersama lagi. Stuck. Sebab air dekat situ, dekat aliran tu terlampau deras. So diorang kat sana jepam ke bomba pun tak lepas nak masuk. Kita orang pun tak lepas nak keluar. So stuck. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kini proses pembersihan rumah yang diselaputi lumpur bagi setengah kawasan sudah giat dilakukan secara perlahan-lahan. Balik buang barang dengan tolak lumpur keluar je. Sebab bekalan air bersih tak ada. So tak boleh nak cuci rumah lagi. Just balik. Itu pun baru settle tingkat 1 bilik hadapan. Bilik belakang tak settle lagi. Bawah pun tak settle lagi. Sebab air tak ada. Just balik untuk buang-buang barang. Mana yang tak boleh pakai tu kita orang buang semua. Lepas tu tolak lumpur lah. Tak nak ada bagi tempat nanti kalau dah kering lagi susah kan. Tidak pernah kenal erti penat dalam menghulurkan keringat dan rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tanpa berfikir panjang, Dinesh Murthy sanggup menggunakan lori peribadinya untuk membawa barangan keperluan yang diperlukan oleh mangsa banjir di Pahang. Oh, memang rasa dia lain sebab you dapat turun padang sendiri and then you rasa excited and happy around sebab you dapat buat tolong. Sebab tengok kondisi sekarang semua memang semua tempat teruk. So sekarang ni kita berada dekat Mentakak Pahang. Kita dah penuh barang semua, sekarang nak turun. Diharap mereka yang sedang diuji ini sentiasa kekal, cekal dan tabah. Semoga kerja-kerja pembersihan rumah dan kawasan sekitar dapat dilakukan secepat mungkin agar mereka ini dapat melayari kehidupan seperti sedia kala. Terima kasih Sugita dan juga tim atas perkongsian sebentar tadi, dan kami di pihak WHI doakan kepada semua mangsa banjir supaya dipermudahkan urusan, insya-Allah. Baiklah, saya ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada anda berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Bersenam dan melakukan aktiviti riadah merupakan tips untuk menjaga kesihatan dan mengekalkan tubuh badan yang cergas. Selain itu, pengambilan makanan yang seimbang juga penting dan perlu diutamakan. Optifast merupakan makanan tambahan rendah kalori yang membantu anda mendapatkan berat badan ideal serta sesuai dijadikan sebagai makanan gantian individu. Optifast mengandungi keseimbangan ideal nutrien penting seperti karbohidrat, protein dan mikronutrien yang membantu mengawal berat badan. Kunjungi kaunter farmasi untuk maklumat lanjut dari ahli farmasi dan layari laman sesawang www.optifast.my untuk menonton video kejayaan Chef Zam dan ramai lagi dalam misi mengurangkan berat badan. Itu dia daripada Optifast. Dan hari ini topik yang akan kami bincangkan bersama dengan anda cukup menarik sekali dan harus diambil perhatian oleh semua pihak. Kan Sugi? Betul tu Hawa. Bila bercakap mengenai situasi-situasi bencana alam ataupun yang sekarang ni lah yang ditimpa oleh semua orang, ramai orang, banjir, pastinya semua orang akan mengalami situasi panik. Tapi macam mana boleh kita mengharungi situasi panik itu dengan meningkatkan lagi keyakinan kita untuk menyelamatkan bukan sahaja diri kita tetapi orang-orang di sekeliling kita. Confident itu penting. Dan hari ini WHI akan berkongsi bersama dengan anda antara tips lah. Kalau sekiranya ada situasi sebegini, bagaimana boleh anda mempersiapkan diri anda, menyiapkan diri
anda, apa antara barang-barang di rumah yang boleh anda gunakan untuk menyelamatkan diri anda, termasuklah persiapan mental, bagaimana untuk tingkatkan keyakinan anda itu. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun perkongsian yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami, terus ke laman Facebook WHI dan kongsikan bersama dengan kami. Dan kalau berkesempatan, kami akan tujukan soalan anda kepada pakar-pakar di studio sekejap sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Hari ini. Impact Corn Ada Mac Chick Sanitizer, TAC Ada, Lima. Yeah. So pick me. Choose me. Love. Tunjukin satu foto di mana kamu sedang hancur, tapi kamu tetap jalan-jalan. Jadi ni wakil rakyat daerah Pontian. Tak nak. banyak buat ni kutipan untuk mangsa banjir. Mak patut jadi wakil rakyat. Nanti usu sokong mak. Usu undi mak. Mak rajin pergi surau, rajin pergi mesyuarat. Mak patut jadi wakil rakyat, mak. Amboi. Okey, itu dia antara rangkuman TikTok, dan terima kasih kepada anda rakyat Malaysia yang menghulurkan bantuan dan juga berkongsi di media sosial. Semuanya yang positif saja. Terima kasih. Dan kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita nak bincangkan tentang confident, tentang keyakinan apabila menghadapi bencana. Misalnya yang baru-baru berlaku ini banjir, dan begitu mudahnya untuk kita cakap tentang jangan panik ataupun tenang apabila berdepan dengan apa-apa situasi kecemasan kan. Tapi hari ini kita nak belajar macam mana untuk betul-betul tenang dan mengawal situasi dengan lebih baik. Okey, dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Dalam talian kita bersama dengan Puan Zilal Abdul Aziz, kaunselor pengurus rumah teratai. Assalamualaikum Puan Zilal. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Ya, saya sihat. Awak sihat? Sihat. Terima kasih kerana bersama kami ya Puan. Ya, sama-sama. Terima kasih menjemput. Dan Sugita di sana bersama seorang lagi tetamu dengan kita hari ini. Selamat tengah hari Puan Zilal ya. Dan saya di sini bersama dengan Encik Muhammad Anwar Abdul Arif selaku Timbalan Pengerusi Malaysian Instructor of Bushcraft and Survival Association. Selamat datang. Terima kasih bersama kami Encik Anwar. Mungkin sebagai permulaan Hawa ya, kita boleh bertanya kepada Puan Zilal berkaitan dengan confident dalam mengharungi situasi kecemasan
ataupun bencana ini, Puan Zilal ya. Mungkin bagi ramai di luar sana ini adalah kali pertama mereka mengharungi situasi begini. Panik pastinya ada, sesiapa pun akan merasa gelisah and anxious kan. Jadi bagaimana boleh mereka mengatasi ini untuk lebih confident, Puan Zilal? Okey, bagaimana untuk kita membina confident tu ya? Okey, terima kasih Sugita. So kalau kita lihat apabila seseorang itu berhadapan dengan satu situasi yang highly stressful ataupun memberikan tekanan yang tinggi, badan kita otak kita akan cuba memberikan respon lah untuk bertindak untuk survival ataupun kemandirian untuk selamatkan diri Jadi sama ada dia akan fight, dia akan lari ataupun dia boleh freeze beku tak bergerak contohnya. Jadi apa yang kita nak ialah apabila berhadapan dengan sesuatu yang cemas, seperti yang Sugita mention tadi, memang tak boleh nak elak. Kita akan panik, kita akan bimbang. Terutama perkara yang kita tak tahu, tak pernah hadapi. Jadi untuk membina confident ini, kita perlulah ada latihan, perlu ada ilmu. Tapi kalau berlaku macam hari tu, tiba-tiba je tak pernah, then apa yang perlu kita buat ialah kita nak fokus supaya kita tidak mengalami panik yang melumpuhkan kita. Yang menyebabkan kita tidak boleh berfikir dengan rasional, yang menyebabkan kita tak boleh berfikir secara logik, sehingga kita tidak boleh memberikan respon yang untuk membantu orang lain dan tak boleh membuat keputusan. Sebab apabila berhadapan dengan keadaan yang cemas ni, kita perlukan kewarasan ataupun rasionalnya untuk kita dapat membuat keputusan untuk menyelamatkan diri. Tapi bila kita bercakap tentang confident ni pula, kita nak berhati-hati. Kita tidak mahulah, kita sangat tidak confident, sangat takut, panik sehingga lumpuh. Tetapi kita juga tidak mahu kita menjadi overconfident. Sebab overconfident ni boleh membahayakan pula diri kita. Kita rasa kita redah je banjir tu tanpa menilai, membuat penilaian risiko, jadi terlalu berani pula. Ataupun menyebabkan kita terlalu confident, dulu banjir dekat sini je, tak adalah naik. Jadi kita lambat mengambil tindakan pula kan. Jadi di situlah perlunya ilmu dan memang confident ini apabila nak dibina, apabila berhadapan dengan suasana yang cemas, perlukan ilmu. Sebab tu kita tengok macam mana ada latihan, ada fire drill kan. Kalau bomber tu dibuat fire drill selalu kan. Jadi mudah-mudahan bila kita tengok keadaan ni, pengalaman yang berlaku ni membuka matalah kita untuk membina, mendapatkan ilmu dan kemahiran, tidak berasa selesa takkan kena bencana kan. So kita belajar kerana dari ilmu itulah yang akan membina confident. Saya kongsi sikit je. Satu makcik ni dia punya confident saya bagi contoh macam mana confident yang baik makcik ni. Dia tengok air naik, dia boleh berfikirlah dengan logik dan rasional. Dia tua, dia bertongkat, so baik diselamatkan diri dia dulu. Sedangkan suami dia masa tu sibuk nak cari barang-barang berharga, tapi dia baik diselamatkan diri ke tempat yang tinggi kata, sebab nanti susah, dia dah berumur kan, lambat. Itu adalah contoh satu confident yang baik lah apabila berhadapan dengan suasana yang cemas. Okey, itu dah bersedia dari segi mentalnya Puan Zilal. Tapi tadi menarik poin yang Puan Zilal sebutkan, apabila untuk yakin ni kita perlu ada latihan, kena praktis juga. Dia tak semestinya untuk menghadapi banjir saja, apa-apa situasi, kemalangan dan sebagainya, kita kena segera tenang. Jadi apa langkah-langkah kecil yang boleh kita buat, praktis yang mudah kita boleh buat dalam kehidupan seharian kita supaya apa-apa je yang jadi kita tenang, Puan? Okey, terima kasih Hawa. Soalan yang sangat baiklah. Dalam kita membina kekuatan mental kita untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang mencemaskan, yang membolehkan kita kehilangan keupayaan untuk berfikir, kita bolehlah melatih diri daripada sekarang. Contohnya, kita boleh belajar teknik pernafasan dalam. Kita tak tarik nafas, deep breathing teknik. Yang mana kita tahu apabila kita dalam keadaan kecemasan, kita mudah panik. Dan bila panik, antara benda yang menyebabkan kita susah nak berfikir, panik ni, selain daripada apa yang berlaku dalam kita punya brain lah, dalam otak kita, kita akan bernafas dengan laju kan. Bila panik, kita hanya akan bernafas dengan laju. Jadi kita pun dah tak nak berfikir panik kan. So kita berlatih daripada sekarang bagaimana untuk bernafas, teknik pernafasan dalam untuk bantu kita. Dan supaya at the end kita boleh menilai lah kan tujuan dia. Kita berlatih daripada sekarang membuat keputusan. Apabila berhadapan dengan suasana yang cemas, kita tengok apakah maklumat yang ada di sekeliling kita kan. Fokus menilai situasi, proses belajar bagaimana untuk menilai situasi dan tengok apa risiko yang ada. Benda ni boleh berlaku untuk kita buat keputusan apabila kita tenang.
Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan teknik ataupun gunakan deria kita, praktis guna deria kita. Bila kita start rasa panik, kita boleh guna mata kita, tengok apa yang kita boleh nampak depan kita sekarang. Kita tarik balik pemikiran kita yang dah menerawang, kan bila kita cemas, kita akan fikir macam-macam. So kita nak bawa balik pemikiran kita kepada keadaan present, pada keadaan sekarang. Jadi kita gunakan deria kita yang ada 5 tu, kita guna mata. Okey, tengok mata, apa yang kita nampak sekarang depan kita. Okey, apa yang kita boleh rasa dengan tangan kita ni, sentuh. Kita tengah pegang apa, tengok apa, dengar, apa yang kita boleh dengar sekarang. Okey, bunyi ni, bunyi air, bunyi mak kita kan panggil. So kita bring back ourselves kepada diri kita, kepada situasi yang sekarang. Okey. Baik. Okey, satu lagi. Dari boleh? Okey, boleh Puan. Secara ringkas je. Kata je. Minimumkan pemikiran apa jadi kalau. Benda yang belum berlaku, kita kurangkan. Sebab kita tak nak timbulkan lagi banyak panik kita. So kita kurangkan, fokus dengan apa yang ada sekarang. Okey, baik. Ini dari segi mentalnya kan, so kita dari segi psikologinya. Dari segi fizikal, persediaan barang-barang ni pula, Sugi. Ya, Encik Anwar, mungkin coach Anwar lah ya. Mungkin coach boleh kongsikan dari segi fizikal dan barang-barang keperluan yang perlu mereka siap sediakan sewaktu mungkinlah dah ada amaran kan, ada kecemasan akan berlaku. Apa yang perlu mereka lakukan? Okey, first of all, kita perlu menyediakan bug out bag. Okey. So contoh macam ni lah. Di depan ni ada 2 jenis bag. Baik. Okey, satu ni bag untuk anak saya sendiri. So berumur 6 tahun. Baik. So kena bersesuaian dengan dia lah. Saiz badannya, so beratnya pun kena ni lah. Okey. And then yang ni biasa yang saya akan pikul lah, yang saya akan galas. Isinya lebih kompleks lah. Okey, baik. Mungkin begitu. coach boleh kongsikan apa ada dekat dalam beg coach dan apa pula yang ada dekat dalam anak beg coach. Mungkin ini contoh lah ya, contoh boleh. Situasi kita tunjukkan. Dengan ada whistle ni coach, mungkin coach boleh kongsikan betapa pentingnya whistle. Contoh ini anak perempuan saya. So saya telah tugaskan setiap anak-anak dan isteri saya semua, saya dah tugaskan. Ada tugas masing-masing. Contoh ni anak perempuan saya. So ini untuk keselamatan diri dia sendirilah. Saya sediakan multi tool sebab dia budak lagi kan, jadi kita elakkan guna pisau lah. So ini ada whistle untuk dia minta bantuan dan sebagainya. Baik. Kemudian di dalam beg ni, tugasan dia adalah membawa dokumen-dokumen penting. Contoh macam ni, sijil nikah, lepas tu surat beranak. So kita tahu kalau terpisah, dokumen ada dengan dia. Kemudian di samping tu kita ada, of course, biskut. Bekalan makanan untuk dia sendiri. Okey, baik. Itu untuk anak yang kecil. Bagi mereka yang dewasa yang boleh pikul lebih banyak barang, apa antara barang yang coach letak dan coach letakkannya di dalam ziplock bag. Bag kalis air lah. Contoh, ini pakaian kering lah. Pakaian kering yang biasa saya sediakan ialah sehelai baju, kain plekat, stokin dan juga bandana. Baik. Ini untuk saya. Jadi lain orang, lainlah Sugita. Okey, faham. Dan makanan dan ada keperluan lain juga dekat dalamnya, ubat-ubatan. Baik coach, sebelum saya nak tanya lebih lanjut mengenai barang-barang seperti lampu suluh dan sebagainya, saya nak tahu apakah yang coach telah lakukan menggunakan sabun deterjen ni, botol deterjen ni. Apa ni coach? Mungkin coach boleh kongsikan. Okey, ini adalah botol deterjen yang biasa kita boleh dapati di setiap rumah. So saiz bergantung pada rumah masing-masing. Jadi botol yang telah habis digunakan, deterjen tu dah habis, so kita jangan terus buang. So kita mungkin boleh simpan 1 atau 2 kuantiti di rumah untuk emergency plan. Sekiranya di rumah tak ada life jacket macam ni. Okey, so kita ada botol ni dan kita cuba cari tali. Baik. Okey, dan kita ikatkan, tambatkan pada botol. Dan kita buatkan satu gelung di hujung untuk dijadikan sebagai pelampung. So andai kata kita terpaksa meredah air. So botol ni boleh digunakan sebagai pelampung. Kenapa saya tambatkan pada badan? Supaya dia tidak, kalau terlepas daripada tangan pun, botol masih berada pada kita. Baik. Attached to us. Okey, baik. Dan coach, mungkin coach boleh juga kongsikanlah, sebab saya sempat bercakap dengan beberapa mangsa. Mereka berkata apabila dah tengah meredah air banjir itu, beg berat, tenggelam. Jadi dalam situasi ini, macam mana boleh mereka selamatkan barang-barang yang coach kata kita masukkan dalam beg ni? Alright. Tu bagus soalan tu Sugita. Okey, memang kebanyakan mangsa atau kebanyakan orang di luar sana, dia komplain cerita yang sama juga. Beg terlampau berat. So beg terlampau berat, pada saya mereka overloaded actually. So mereka tak segregate, tidak bahagikan penugasan. Macam saya bagikan anak perempuan apa,
anak lelaki saya buat apa, isteri saya bawa apa. Contoh macam isteri saya, dia akan bawa peralatan masakan. Okey. Saya akan bawa peralatan-peralatan lain. Okey. So kemudian kita akan masukkan dalam plastik. So plastik ini selain untuk waterproofing, dia bertindak sebagai alat apungan asas. Secara tidak langsung, beg kita bila jatuh dalam air, dia tidak terus tenggelam. Faham. Dia ada flotation device. Okey. Baik. Di samping itu, kita juga boleh gunakan ni plastik sampah. Banyak terdapat kat rumah. Tapi kita tak pernah terfikirkan. So kita boleh masukkan di dalam beg dan baru kita letak barang-barang tadi. Okey. Dan kita sealkan dia. Baru kita zip. And then kita berjalan. InsyaAllah kalau tak ada apa masalah, kalau jatuh dalam air pun dia still akan timbul. Okey, baik. Coach dan Hawa, ini mungkin tips yang sangat berguna ya bagi mereka yang mungkin di waktu yang orang kata last minute tu tak boleh dah, tapi kalau sempat kita pack dululah, simpan awal-awal. Ya Hawa? Ini persediaan awal yang boleh dilakukan kan. Terima kasih Coach. Sangat-sangat berguna ilmu tu sebentar tadi. Okey, baik Puan Zilal, secara ringkas dia kita nak tahu bahawa untuk confident, untuk yakin mengharungi apa jua dugaan ni, kadang-kadang bukan diri sendiri saja. Perlukan sokongan orang sekeliling juga. Dan dalam situasi sekarang ini, bagaimana sebagai seorang rakan, sebagai ahli keluarga nak bagi sokongan kepada mangsa-mangsa banjir ini untuk yakin dan tabah mengharungi kehidupan mereka ini yang mendatang, Puan? Okey. Itu adalah sesuatu yang sangat perlulah kita semua ambil tahu kan, sebab saya rasa dengan bilangan orang yang berhadapan dengan terkesan dengan banjir ni, tidak, most of us lah akan ada kawan, akan ada ahli keluarga yang terlibat. Jadi pertamanya kita perlulah banyakkan kemahiran ataupun tingkatkan kemahiran mendengar kita lah. Jadi bila kita bercakap dengan mereka, berjumpa dengan mereka, kita kurangkan bercakap tetapi banyakkan mendengar. Biar mereka yang bercerita. Dan tak perlulah kita banyak sangat bertanya apa yang berlaku kan. Sebab kita takut mereka ni juga sedang berhadapan dengan trauma kan. Jadi bila kita tanya benda tu, dia trigger, dia buat mereka rasa teringat balik dan menimbulkan rasa resah, rasa takut. Jadi kita just listen, dengar. Sebab ada juga antara yang mana saya berjumpa, ni mereka tak nak bercerita, diam je. So it's okay. Biarlah mereka diam, just be there kan. Kita berada di situlah bersama dengan mereka. Dan apa je yang dikongsikan kita acknowledge atau kita iktiraf lah apa yang mereka rasa, apa yang mereka kongsikan. Kurangkan perbandingan. Contohnya kadang-kadang ada orang datang kat kita kan, cerita rumah dia macam ni, rumah dia macam tu. Jadi dia kata, rumah yang hujung tu lagi teruk, yang dekat bawah tu lagi teruk daripada rumah ni. Elakkan perkataan-perkataan yang begitulah. Sebab apa yang mereka hadapi itu sudah cukup berat untuk mereka kan. Betul. So jangan bandingkan dan bantu mereka dengan mendapatkan maklumat keperluan daripada mereka. Kita jangan assume hantar je barang tu, bagi je barang ni. Kan? Sedangkan apa yang mereka perlukan, mereka lebih tahu. Sebab mereka yang sedang berhadapan. Jadi kita memberi sokongan dengan berada di situ, mendengar dan mendapatkan maklumat tentang apa yang mereka perlukan, dapatkan. Dan kalau boleh hubungkanlah mereka dengan pihak yang dapat membantu. Supaya mereka tak perlu fikir banyak lah. Banyak, okey saya perlukan ni. Okey tak apa, kita carikan, kita linkkan dengan orang boleh bantu, kita bawa kepada mereka. Supaya kurangkan beban mereka. Betul. Terima kasih banyak Puan Zilal. Itu satu perkongsian yang cukup baik sekali. Dan Hawa, kalau kita lihat dekat depan saya ni ada jaket keselamatan yang mungkin ramai dalam kalangan kita tidak ada di rumah kan. Dan coach, ada antara mereka ada lampu suluh, tak ada bateri, ada peti kecemasan, tak ada ubat-ubatan. Kalau ada pun dah expired. Di sini mungkin coach boleh berikan pesanan lah kepada mereka untuk persiapan masa-masa akan datang sekiranya ada kecemasan ataupun bencana yang melanda mereka. Baik. Terima kasih kita. Okey, so untuk apa orang kata beg kecemasan, beg pertolongan kecemasan. So saya boleh cadangkan, so makna setiap orang di luar sana perlu sediakan satu beg first aid kit mereka lah. Tak kisah saiz tu, terpulang pada masing-masing. Okey, isi kandungan pun bergantung kepada masing-masing, tetapi yang wajib dalam first aid kit ni mesti ada ubatan peribadi. Baik, faham. Ubat-ubatan peribadi. Seperti macam orang, kalau kita ada sakit jantung, make sure ubat tu ada dalam tu lah. And then kalau boleh, ubat-ubat tu diasingkan. Jangan letak dalam general first aid kit. So ini general first aid kit. Dalam general first aid kit ni, sebagai contoh, yang saya ada ni, okay. Kalau boleh saya kongsikan. Ya, boleh. Okay. So, antara yang saya ada ialah insect repellent. Ini penting dalam saat banjir ni, macam-macam ada. Okey, and then saya ada
minyak angin lah. Orang kata cuma yang ni dalam bentuk spray. Okay. And then ubatan-ubatan asas. Calamine lotion. So semua saya dalam bentuk krim. Okay. Kemudian kita ada gunting, kita ada ubat luka ni, antiseptik, krim. Kemudian perlu ada triangular bandage, pad, apa semua. So itulah yang asas yang biasa adalah dalam first aid kit. Dan yang penting kita letakkannya di tempat yang senang untuk kita ambil sewaktu ada kecemasan. Yes, Coach. betul. Jangan kita simpan dalam almari, susah nak cari tengah cemas-cemas tu kan. Betul. Baik Coach, di penghujung ini secara ringkasnya mungkin Coach boleh berikan pesanan kepada mereka, dan kalau mereka ingin mempelajari lebih lanjut, bagaimana boleh mereka hubungi Coach? Baik. Pesanan saya, semua orang setakat ni bermula Oktober lepas, kerajaan dah orang kata membuat kempen, menjalankan kempen-kempen di media massa dan sebagainya. Jadi kesedaran untuk menyediakan peralatan dah ada. Dah ada di kalangan rakyat. Cuma aplikasinya. Aplikasi macam mana nak guna. Sebab ada yang di PPS saya pergi baru-baru ni, mereka beritahu saya diorang dah ada dah buat. Satu beg ni sampai beribu diorang habiskan. Tetapi pada tiba waktu kejadian, beg ke mana, apa ke mana. So apa yang saya suka petik yang Puan Zila sebut tadi, iaitu latihan. So dalam badan kita ada otot, so kita perlu simpan muscle memory tu. So bila kita selalu berlatih, so automatically panik tu akan berkurang. Kata tak ada panik tu tak boleh, memang akan berlaku. Cuma kita dah terbiasa untuk bergerak. Faham. Jadi peralatan-peralatan ni pula disimpan di satu lokasi yang senang semua orang tahu, dan warna-warna, pemilihan warna perlu obvious lah. Baik. Begitu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Coach Muhammad Anwar atas perkongsian ini. Dan anda di rumah, semoga apa yang dikongsikan ini boleh membantu anda sewaktu waktu-waktu kecemasan yang akan datang. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami, dan seperti mana yang kita semua tahu, negara kita digemparkan banjir besar dan antara kawasan terawal terjejas adalah Lembah Kelang yang jarang-jarang ditimpa banjir besar. Banyak nyawa yang telah terkorban dan kru Majalah 3 turun padang melihat situasi berkenaan, dan terdapat 1001 kisah pada bencana kali ini. Jadi ikutilah eksklusif malam ini jam 9 malam di Majalah 3 TV3. Sama-sama kita tengok jam 9 malam nanti. Okey, dan Sugi hari ini okey, ini antara paparan Majalah 3 yang anda akan saksikan pada malam ini. Dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat menyantuni dan juga membantu mangsa-mangsa banjir. Okey, dan seperti yang anda dapat saksikan seperti tadi, lokasinya di Taman Sri Muda di Shah Alam, Selangor. Dan Wulangat juga. Jadi jangan lupa saksikan perkongsiannya, 1001 kisah yang akan dikongsikan di Majalah 3 jam 9 malam hari ini. Dan hari ini kan Sugi kita banyak bincangkan tentang persediaan sebelum menghadapi situasi bencana, dan seperti contohnya situasi banjir kan. Dan ada seorang lelaki ini, Encik Fazli Baharudin, telah membuat persiapan awal sejak Mei lalu. Dah buat rumah rakit, Sugi. Dan kita bersama beliau sekarang ini dalam talian. Hello, selamat tengah hari Encik Fazli. Ya, selamat tengah hari. Ya, yang sekarang ni berada di Kuala Lipis, Pahang. Air sudah surut ya Encik Fazli? Ya, dah surut lah. Okey, baik Encik Fazli, mungkin kita nak terus tahulah mana Encik Fazli dapat idea untuk membina rumah rakit ni yang ada orang ketawakan Encik masa Encik buat, tapi hari ini telah membantu Encik menyelamatkan barang-barangan. Mana nak cerita? Mana dapat idea dia? Macam mana boleh mula tu? Saya mula sebab saya ada nenek sebenarnya kat rumah. Jadi pengalaman tu 2014 tu dah kena banjir. Bila pergi pusat mindahan je jadi susah. Dengan airnya sebab nenek saya tak boleh jalan. Jadi saya fikir baik buat rumah yang boleh terapung. Iaitu ya timbul idea daripada situlah. Okey, berapa lama Cik Fazli siapkan rumah ni dan buat dengan siapa lagi rumah rakit ni? Saya buat dengan adik je. Dalam barang sediakan bahan tu lama juga, tapi proses nak buat tu dalam seminggu je. Oh ya? Oh, macam dah profesional je Cik Fazli.
Tak ke saya dah biasa buat benda tu. Adakah Encik Fazli mengambil inisiatif ni sebab kawasan Encik Fazli tu selalu dinaiki air? Ya, sejak 2014 tu. Lepas tu tahun 2 tahun kemudian banjir. Lepas tu banjir. Ya tu yang buat tu. Okey, Encik Fazli, keadaan yang terkini ni macam mana? Banjir yang berlaku baru-baru ni kalau di kawasan perumahan Encik Fazli? Yang baru ni tak berapa tinggi sangat. Kalau 2014 tu bumbung rumah lah. Allah. Baik. Okey, dan mungkin boleh Encik Fazli kongsikan nenek macam mana keadaannya banjir kali ni? Selamat ke macam mana? Selamat, semua selamat. Barang rumah semua selamat. Okey, baik. Dan Encik Fazli mungkinlah boleh kongsikan juga kan. Ada ramai juga yang ketawakan Encik Fazli masa kami baca artikel. Selepas kejadian ini, apa reaksi mereka? Tak ada pun yang ketawa apa sebenarnya. Dia macam pelik lah. Itu je sebenarnya. Okey. Kalau orang kat sini, sebab dia dah ada pengalaman kan. Mungkin ni persediaan lah. Baik. Betul. Sebab dah pernah jadi, kalau boleh kita ambil satu langkah berjaga-jagalah kan Encik Fazli. Dan mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita juga. Mungkin kalau ada yang nak belajar ke, nak buat rumah rakit ni senang ke tak? Dari mana Encik Fazli belajar sebenarnya benda-benda ni? Tengok kat YouTube je. Ya ke? Lepas ni Encik Fazli harus keluarkan video kat YouTube. Macam mana nak bina rumah rakit ni untuk menyelamatkan barangan di rumah. Itu buat sekali tu je untuk pakai sendiri je. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Fazli kerana bersama kita di WHI ya. Ya, sama-sama. Jaga diri Encik Fazli. Ya. Itu dia Hawa ya. Hanya melalui video-video tutorial di YouTube telah berjaya membina rumah rakit dan kini menyelamatkan barang-barang di rumah. Ini antara orang kata persediaan awal. Betul. Kan sebab dah tahu kawasan sentiasa dinaiki air, sebab tu membina rumah rakit. Tapi ya, kami faham ada kawasan yang tak pernah dinaiki air, sebab tu mereka tak dapat membuat persiapan awal lah. Ya, kan? betul tu. Persiapan memang kena ada. Dan kami juga ingin kongsikan kepada anda yang ingin hulurkan sumbangan kepada mangsa banjir. Anda boleh hulurkan melalui Maybank NSTP Media Prima 5141-0532-0757 dan sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan untuk membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat bencana ini. Dan kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah pun menghulurkan bantuan melalui tabung bencana NSTP Media Prima. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Ya, betul Hawa. Dan Hawa, dalam situasi sebegini, mungkin minggu lepas pun saya ada menyuarakan lah yang kanak-kanak pastinya sedih kan sebab mainan mereka hilang, kawan-kawan tak ada dan sebagainya. Dan ada seorang wanita ini bernama Hidawati yang telah mengenakan kostum badut untuk menceriakan kanak-kanak di sebuah PPS. Jadi kami sempat bersamanya semalam. Ini bingkisannya untuk anda saksikan sendiri. Saya insya-Allah selagi kudrat ada, insya-Allah saya rasa saya tak akan berhenti menghiburkan sebab saya ketagih kepada tengok senyuman budak-budak. Bila dah dihiburkan, mereka ketawa, mereka senyum, itu adalah makanan jiwa saya. Itu adalah kebahagiaan, kepuasan buat saya. Selagi diizinkan Allah, selagi kudrat ada, selagi saya bertenaga, saya akan terus menghiburkan adik-adik, insya-Allah. Dengan niat menghulurkan bantuan tanpa sebarang balasan, Nur Hidawati Muhammad Juki membuat persembahan badut sebagai salah satu inisiatif untuk mengembirakan mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan sementara. Bermula kerja sebagai seorang penghibur sejak tahun 2016 lagi, Hidawati menjadikan minat dan bakatnya itu sebagai salah satu sumber pendapatan harian, namun kini dia melakukan secara sukarela dan percuma atas tujuan untuk membantu. Sebenarnya saya dapat inspirasi untuk buat aktiviti ni daripada clown daripada seberang, sahabat saya, Daddy Delon, yang mana saya tengok dia setiap kali kalau ada bencana alam di Indonesia, dia akan pergi dulu hiburkan anak-anak sebab untuk membantu mereka mengatasi trauma, mengatasi kesedihan, kelukaan dia. Jadi daripada situ saya dapat idea kenapa kita tak buat kat sini. Sebab sumbangan barang-barang banyak, tapi anak-anak kecil ni yang juga menghadapi trauma, siapa yang bantu hiburkan mereka? Tak ada dekat situ. So saya rasa apa salahnya kalau saya ke depan saya ambil inisiatif dan ajak kawan-kawan saya daripada persatuan untuk sama-sama hiburkan mereka.
Selain menghulurkan bantuan dengan memberi sumbangan, Hidawati dan rakan-rakannya yang lain bukan sahaja menghiburkan golongan kanak-kanak, malah golongan dewasa juga turut tidak dilupakan. Bagi wanita berusia 45 tahun ini, keriangan serta senyuman di sebalik gelak tawa itulah yang menjadi kunci utama buat dirinya untuk terus bersemangat ketika membuat persembahan badut. Bila saya tengok budak daripada sedih, daripada takut dengan saya, bila selepas saya buat persembahan, mereka jadi seronok, mereka jadi happy, boleh ketawa, lupa sekejap masalah, rumah hilang, hancur, kena sapu ombak. Saya rasa puas, saya rasa seronok, saya rasa suka nak gambarkan dia punya kepuasan tu Allah Ta'ala je yang tahu. Dia punya kebahagiaan dia. Bila tengok dia orang senyum, bila tengok dia orang ketawa, alhamdulillah lah, dekat situ kebahagiaan saya. Pemberian buku lukisan sedikit kudapan serta melakukan pelbagai aktiviti bersama. Biarpun tidak seberapa, namun ia jelas dapat memberikan sedikit keceriaan buat anak-anak serta mangsa-mangsa di sini sebagai satu sokongan moral buat mereka semua. Kelibatnya yang tampil dengan perwatakan ceria sedikit sebanyak menghiburkan hati orang di situ sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu hiburan buat mereka semua. Bagi Hidawati, dia berharap agar dapat memperkembangkan lagi bakatnya dalam menjadi badut agar sentiasa terus berpeluang untuk menjadi seorang penghibur pada masa hadapan. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan kini kita bersama dengan dua orang rakan pengacara kami iaitu Fiza Sabjahan dan Fahrin Ahmad yang berada di Kampung Labuhan Dagang Banting. Selamat tengah hari Fiza dan juga Fahrin. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Hai. Okey, macam mana keadaan dekat sana sekarang Fiza, Fahrin? Okey, kami berdua bersama dengan kru Wanita Hari Ini dan juga rakan-rakan yang secara sukarela nak sama-sama membantu dan melihat keadaan di Kampung Labuhan Dagang Banting ni, yang mana kalau mungkin kita tahu juga kan kawasan di sini juga teruk terjejas dengan banjir yang hingga ada yang mereka kata rumah mereka sehingga setinggi 6 kaki kan, yang mana kami membantu beberapa rumah di sinilah untuk membersihkan keadaan rumah mereka. Rumah yang kami pergi ni, Farin, ini rumah ibu tunggal yang mana seorang-seorang je mengemas rumah, dan kalau dapat anda lihatlah beginilah juga antara keadaan di sini. Ini gambar yang kita kongsikan kurang lebih dari 1 jam yang lepas. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini adalah visual di mana airnya telah surut, tetapi kalau saya nak kira-kira melihat kepada kesan banjir tempoh hari, kalau saya ni tinggi saya 180 cm, kira-kira saya lihat paras leher saya tempoh hari tenggelam. Separas mungkin setingkat rumah yang bawah lah. Dan tinggalan daripada kesan banjir ni memang berselut dan rata-rata mereka di sini terpaksa bagi yang duduk rumah bawah ni kan, barangan-barangan mereka yang di rumah ni kebanyakannya memang tak boleh pakai langsung. Rumah yang kami bantu ni memang tak ada apa yang boleh diguna pakai lah. Kalau kita lihat daripada keadaan tadi, kita pun dah buang banyak almarinya, dah roboh reput, television pecah almarinya dan sebagainya lah. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan kami saja, kita saja di Wanita Hari Ini, tapi ramai juga sebenarnya sukarelawan-sukarelawan kan, yang datang membantu mereka yang menjadi mangsa kepada banjir ni. Ada yang bagi bantuan makanan, yang bantu bersihkan rumah dan macam-macam lagi lah. Dan apa yang pasti sebenarnya kawasan-kawasan ini semua memerlukan bantuan kita semua, dan ada pelbagai masalah dan situasi yang berbeza-beza. Dan kalau kita lihat mana yang dah dapat bantuan, dapat, dan yang masih belum lagi perlu dibantu. Okey, dah Fiza dan Fahrin, memandangkan anda berada di lokasi, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya bantuan yang mereka perlukan buat masa sekarang? Mungkin membantu orang di luar sana memberikan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat setiap individu ni memerlukan bantuan yang berbeza-beza, Sudi. Bagi kawasan yang kita baru sampai ni, air mereka baru surut. Setakat petang semalam, air masih lagi berada di Paras Buku Lali. Pagi ni dah surut dah. Di kawasan luar ni ada air sikit-sikit lah kan. Jadi kalau bagi individu yang mungkin rumah ni dah kehilangan 100% harta benda, mungkin kita perlu beri bantuan dari sudut kewangan, mungkin dapat mereka beli apa yang mereka perlukan. Tapi ada juga mereka di sini yang tinggal di rumah ada rumah atas kan. Jadi mungkin yang atas tu sempatlah diselamatkan barangnya, yang bawah tidak. Tapi saya kira bantuan seperti toto, bantal tu bagi orang yang di bawah ni perlu. Dan kita pun kena tengok juga kesesuaian. Kalau rumahnya masih basah, janganlah kita bagi bantuan yang sebegitu. Kita tanyalah mereka apa yang mereka perlukan. Tapi saya rasa bantuan seperti beras, telur pun boleh juga kan diberikan. Dan kongsikan fokus kami pada hari ini adalah untuk memastikan bahagian dalam rumah-rumah yang kami
bantu ini boleh mereka duduki kembali sekurang-kurangnya di bahagian dalam keadaan yang bersih. Okey, baik. Terima kasih Fiza dan juga Fahrin. Jaga diri ya. Ya, insyaAllah. Dan Sudi dan Hawa akan datang kan lepas ni? Ya. Kalau ada kesempatan kami akan ke situ. Baik, kita dah pun sampai di penghujung. Kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Isnin hari ini. WHI akan kembali esok dengan topik menu asam pedas. Jam 12 tengah hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Bye-bye. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia